Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membentangkan tajuk yang berkaitan tugasan 2 bagi subjek EUP 2132, isu semasa etika dan perundangan serta hak asasi manusia. Saya Muhammad Kadir bin Harun daripada kelas PJ1 dan lecturer bagi subjek profesionalisme keguruan ialah Puan Aisyah Maika Abdullah. Okay, so kita akan pergi kepada slide yang pertama iaitu pengenalan. Okey, pengenalan. Selain menyebarkan ilmu, segala tingkah laku guru akan menjadi contoh teladan kepada pelajar selain mereka dapat membina masyarakat yang mempunyai budaya yang bertamadun tinggi. Seorang guru yang baik seharusnya mempunyai sifat kualiti peribadi seperti baik hati, pandai, berjenaka, sabar, bertanggungjawab, yakin pada diri dan mempunyai sifat kepimpinan daripada Mok Sun San 1988. Okey, so kita terangkan dulu adalah dari segi seorang guru, konteks seorang guru tu. Kalau kita tengok konteks guru adalah seorang yang dipandang mulia oleh masyarakat. Contohnya kalau kita setiap kali keluar, mesti kita akan dipanggil oleh ibu bapa adalah cikgu. Kita tak panggil nama kita. Cikgu, apa khabar cikgu? Ataupun kata contoh kita pergi pasar malam atau pasar raya beli makanan. Kadang-kadang ada ibu bapa yang membelanja kita. So dari situ kita dapat tengok guru ni adalah satu ikon kepada murid-murid. Okay, so itu adalah seorang guru. Sangat-sangat dihormati dan dia menjadi kepercayaan kepada orang ramai. Okay, etika perguruan dan perundangan. Okey, etika dan perundangan guru merupakan dua perkara yang saling berkaitan dan penting dalam konteks profesyen perguruan. Etika merujuk kepada satu set norma, prinsip dan nilai moral yang mengawal tingkah dan tingkah laku seorang guru dalam konteks pendidikan. Manakala perundangan pula merujuk kepada satu set peraturan perundangan dan peraturan yang mengawal tindakan dan tingkah laku seorang guru dalam konteks profesyen. Okey, ini etika adalah prinsip ataupun tingkah laku guru dalam menjalankan dia punya tanggungjawab. Okey, satu set peraturan. Kalau perundangan ini adalah peraturan yang perlu guru patuhi. Okey, itu ada benda yang saling berkaitan. Okey, guru faham etika perguruan, apa yang dia perlu buat. Okey, contohnya dia perlu mengajar. Dia perlu menyelesaikan perkara-perkara yang penting dalam sekolah. Okey, contoh mengambil kedatangan dan sebagainya. Dan perundangan ini adalah undang-undang yang dia perlu patuh sebab seorang guru dia mempunyai batas-batas setiap perbuatan mereka. Dia tidak boleh melebihi batas itu. Kalau dia melebihi batas, dia akan dikenakan tindakan dan juga sebagainya. Okey, kita pergi kepada next slide iaitu etika perguruan dan perundangan. Okey, contoh etika guru di Malaysia yang mesti diterapkan dalam aktiviti harian termasuklah menjunjung nilai-nilai Malaysia dalam pengajaran, menggalakkan pembelajaran berpusat pelajar, menghormati hak asasi manusia dan membina hubungan baik antara guru, pelajar dan ibu bapa. Okey, itu kita dapat tengok contoh kat situ. Okey, guru mesti menerapkan nilai-nilai yang baik dalam pengajaran mereka. Okey, mesti berpusatkan pelajar sebab kita sekarang ini kita nak menunjukkan kemenjanjian murid. Kita nak tengok murid tu boleh berjaya di luar. Okey, dia boleh gunakan ilmu yang dia belajar di sekolah, diaplikasikan di dunia yang nyata. Okey, hak asasi manusia pun kita kena hormat dan guru mesti memberi hubungan baik antara guru. Okey, mesti dalam serta sekolah akan terdapat ramai orang guru. So, seorang guru mesti ada hubungan yang baik antara satu sama lain sebab mereka akan saling tolong-menolong. Okey, pelajar dan juga ibu bapa. Perundangan yang mengatur profesi guru di Malaysia antara lain adalah Akta Pendidikan 1996, Peraturan Pendidikan Guru Besar 2005 dan Garis Panduan Etika Profesionalisme Guru Malaysia. Okey, sebagai seorang guru di Malaysia, adalah penting untuk memahami dan mematuhi undang-undang dan peraturan yang terpakai serta menerapkan etika dalam aktiviti harian sebagai sebahagian daripada tanggungjawab dan tugas sebagai seorang guru. Okey, so guru ni kamu kena faham. Okey, apa yang kamu punya tugas? Apa skop kerja kamu?
Okey, dan kamu kena faham macam mana kamu nak mematuhi undang-undang semua. Okey, itu adalah etika dan perguruan dan juga perundangan. Okay, ini adalah etika keguruan. Etika keguruan, okey. Yang pertama adalah tanggungjawab terhadap pelajar. Apa yang kamu bertanggungjawab terhadap pelajar? Okey, contohnya kamu tanggungjawab terhadap pelajar adalah mengajar mereka. Okey, mengajar, mendidik, melatih, okey, membimbing, mengasihani, menyayangi, itu adalah tugas etika keguruan. Apa tanggungjawab terhadap ibu bapa? Okey, kita kena membina hubungan yang baik dengan ibu bapa. Okay, seorang guru ni kita kena soft spoken, kita kena selalu bercakap dengan ibu bapa. Okay, kita tengok ibu bapa selalu bersoal, bertanya. So, kita kena jawab soalan mereka. Okay, kadang-kadang soalan itu berulang. Tapi kita sebagai guru, itu adalah tanggungjawab kita untuk menerangkan kembali. Okay, tanggungjawab terhadap diri sendiri. Okay, tanggungjawab terhadap diri sendiri adalah kamu sebagai guru. Apa tanggungjawab pada kamu? Okay, kamu perlu menunjukkan role model yang elok kepada murid. Kamu tidak boleh mementingkan diri sendiri dan sebagainya. Okey, dan seterusnya adalah kita pergi kepada itu adalah tanggungjawab. Namun terasa terdapat guru-guru yang tidak mengetahui, memahami dan mengamalkan etika kerja. Ramai para guru yang melanggar tata susila perguruan yang sememangnya harus dielakkan oleh mereka menjawat jawatan profesional ini. Oleh yang demikian, pengetahuan, pemahaman dan pengamalan tentang etika kerja guru adalah amat penting bagi semua guru. Okay, kadang-kadang kita boleh tengok pelbagai masalah, pelbagai kes yang melibatkan guru. Okey, disebabkan guru ini dah tidak memahami etika dia sebagai seorang guru. Okey, dan akan menimbulkan pelbagai-bagai masalah kepada murid, kepada diri sendiri, kepada sekolah dan juga kepada komuniti. Okey, itu adalah sedikitlah yang berkaitan dengan jika guru tidak mengamalkan etika kerja yang betul. Okey, daripada kepentingan etika kerja guru. Okey, dia ada 6 ataupun 4 kepentingan saja. Okey. Yang pertama, tunjuk contoh yang baik. Okey, tunjuk contoh yang baik maksudnya guru tu kena jadi seorang yang role model. Contohnya macam kita mengajar murid contoh pendidikan kesihatan tentang rokok, tentang dadah, tentang pergaulan. So, seorang guru, kita kena tunjukkan yang kita pun elok. Kita tak merokok, kita tak isap dadah. So, itu adalah contoh yang baik. Cara kita bercakap, cara kita, body language kita, cara kita menangani masalah, cara kita menyelesaikan masalah. So, dari situ murid akan tengok, adakah guru ni adalah contoh yang terbaik untuk mereka ikut. Jika dia cakap, cikgu pun merokok juga, apa salah saya merokok? Okay, itu so, kalau saya faham cikgu juga ada seorang manusia, tapi sebagai seorang guru yang ada di sekolah, yang dilihat oleh beratus-ratus pelajar di sekolah, okay, jangan kita menggunakan bahasa yang tidak elok. Okay. Yang lain adalah mewujudkan suasana pembelajaran yang selamat dan positif. Okay, sebagai seorang guru, awak kena pastikan kita menyediakan satu suasana pembelajaran yang selamat. Contohnya kalau contoh mengajar pendidikan kesihatan, dia ada subjek yang berkaitan reproductive system, perubahan remaja, tentang akil balik dan sebagainya. So kita nak pastikan murid ini terasa selamat dengan pembelajaran tersebut. Kita kena sediakan sesuatu yang kita kena terangkan dengan betul. Kita tidak boleh membuat lawak tentang perkara yang agak sensitif, terutama sekali kepada bahagian alat sulit dan sebagainya. Contoh macam darjah 1 dia ada tajuk sentuhan selamat. Kita kena terangkan, guru kena terangkan dengan lebih detail. Dan guru juga perlu menerangkan tujuan saya ajar ini semua adalah untuk kefahaman kamu. Kerana kadang-kadang murid ni dia balik, dia ceritakan benda yang berbeza dengan ibu bapa. Sebab tu kita perlu
pastikan pembelajaran itu selamat, okey, dan positif kepada murid-murid. Okey, seterusnya adalah bina hubungan baik dengan pelajar, ibu bapa dan rakan sekerja. Okey, yang saya terangkan sebelum ini, kita perlu sebab seorang guru ni dia punya skop bukan sekadar di sekolah saja. Okey, dia punya skop kerja ini adalah menyeluruh. Semua sekali. Okey, awak keluar sekolah pun orang akan kenal. Okey, awak cikgu sekolah mana? Okey, sebab tu kita sebagai seorang guru ni kena sentiasa berkomunikasi dengan baik dengan ibu bapa. Tak perlu bergaduh, tak perlu membuat cerita dan sebagainya. Okey, dengan pelajar kita boleh contohnya kita boleh bergaul dengan mereka, menjadi rakan. Okey, tapi membuat satu batas limit sebagai rakan dan juga guru. Okey, jika di luar di padang kita boleh sebagai rakan. Jika di dalam kelas kita kena jadi sebagai seorang guru. Okey, ibu bapa ni penting sebab kita berhubung dengan anak mereka. Okey, contohnya macam uh, kita mau buat report kepada mereka, kita perlukan ibu bapa untuk membantu anak mereka. Contohnya macam kita bergaul. Jangan kita menunding jari kepada ibu bapa dan sebagainya. Okay, dan yang paling penting adalah rakan sekerja sebab sebagai guru, kamu tidak akan bekerja dalam masa tempoh yang pendek dengan seseorang. Okay, kamu akan bekerja kemungkinan 15 tahun bersama, 16 tahun, 17 tahun, sampai 30 tahun. Masih di tempat yang sama dengan orang yang sama. Sebab tu hubungan dengan rakan sangat juga penting. Sebab mereka juga akan membantu kamu. Okey, dan memperkukuh integriti profesional. Itu adalah yang terakhir. Okey, dan seterusnya adalah hak asasi kanak-kanak. Okey, kita boleh tengok kat sini adalah hak asasi. Okey, hak asasi kanak-kanak, Konvensyen Hak Kanak-kanak CRC telah dibentangkan dalam Himpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-44 pada 20 November 1989. Okey, dokumen ini merupakan satu dokumen memberikan perlindungan kepada kanak-kanak daripada yang pertama pengabaian, yang kedua penderaan, yang ketiga eksploitasi dan yang kelima adalah jaminan kanak-kanak mendapat haknya. Okey. Contohnya ada yang lain adalah kanak-kanak perlu hak untuk mendapat pendidikan. Okey. Sebab itu kanak-kanak ni dia sangat mempunyai satu benchmark yang sangat tinggi. Orang dewasa tidak boleh melangkaui mereka. Mereka tidak boleh didenda, tidak boleh buat mereka terlindung daripada atas kanak-kanak. Okey. So, sekarang kita adalah hak asasi manusia kanak-kanak dan sekarang kita akan pergi kepada next slide adalah isu semasa dalam pendidikan. Okey, ini adalah salah satu contoh keratan akhbar isu semasa. Pelajar dipukul hampir 2 jam. Okey, kalau kita tengok konteks kat sini, siapa yang pukul? Adakah murid yang pukul ataupun guru yang pukul? Okey, dekat konteks ini kita boleh banding beza antara perbuatan guru dan perbuatan murid. Okey, so kalau kita tengok keratan akhbar sangat-sangat banyak berkaitan dengan isu mendera ataupun memukul murid di sekolah oleh guru. Okey, kenapa ini boleh berlaku? Okey, ini adalah sebagai contoh yang lain juga. Okey, contoh yang lain adalah contoh berita. Okey, ini contoh berita. Contoh berita yang kami gunakan. Okey, patah kaki dihempas oleh guru. Okey, ini adalah satu contoh berita yang sepatutnya. Okey, ini adalah contoh satu video. Tapi saya tak boleh mainkan video sebab dia berkaitan dengan YouTube. Okey, ini adalah contoh berita. Patah kaki dihempas guru. Kenapa kita tengok? Ini adalah seorang ustaz. Okey, seorang ustaz menghempas murid sehingga patah kaki. Mana etika beliau sebagai seorang guru? Maybe dia ada masalah ataupun sebagainya. Ini juga cikgu dera 4 murid. Okey, ini adalah contoh-contoh kes.
Contoh-contoh kes yang berlaku dalam dunia pendidikan sekarang. Okey, kalau kita dapat lihat di sini, seorang guru perlu ataupun layak ke dia memukul murid? Okey, ini adalah contoh-contoh berita ataupun video yang boleh cikgu boleh tengok daripada YouTube. Okey, dalam keratan akhbar, guru dera murid tadika dipecat. Okey, guru dera murid tadika dipecat. Murid tadika, murid yang tidak tahu apa-apa lagi tapi didera, dipukul. Kungfu 4 pelajar. Okey, guru. 2 pelajar lelaki dan 2 pelajar perempuan ditendang di dagu, ditembuk di muka. Salah satu contoh. Okey, salah satu contoh perbuatan yang berlaku di sekolah. Pelajar di sebelasah guru disiplin. Okey, itu adalah contoh-contoh. Dan ini adalah contoh yang sangat peliklah dan juga benar. Murid tingkatan 2 tumbuk guru. Kadang-kadang guru pun ditumbuk oleh murid. Di mana silapnya? Adakah guru itu salah guru mengajar ataupun salah didikan oleh anak ibu bapa ataupun mereka melihat ataupun terpengaruh dengan rakan-rakan? Okey, kat situ kita akan dapat lihat pelbagai kes-kes yang berlaku di dunia pendidikan sekarang. Okey, kita tengok sini. Okey, penderaan kanak-kanak. Okey, so saya akan ambil isu adalah penderaan kanak-kanak. Okey, penderaan kanak-kanak didefinisikan sebagai satu pencabulan atau pelanggaran hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Okey, ini adalah penderaan kanak-kanak adalah mereka memukul kanak-kanak itu dari segi pelbagai segi. Okey, kita akan tengok. Ini adalah dasar perlindungan kanak-kanak di negara. Okey, dia ada 4 jenis penderaan kanak-kanak. Dia ada 4 jenis. Penderaan pertama adalah fizikal, emosi, seksual dan juga pengabaian. Okay, contoh kalau fizikal adalah kecederaan fizikal dari kecederaan ringan sehingga kecederaan teruk seperti patah ataupun kematian, iaitu mereka dipukul di tubuh badan mereka, di kepala, di badan, di kaki sehingga menyebabkan kecederaan. Adakah kecederaan ringan ataupun kecederaan yang boleh membawa maut. Yang kedua adalah emosi. Biasanya berlaku apabila penderaan jenis lain dikenal pasti. Okey, emosi ni macam mereka mengutuk dia, menganjing dan sebagainya, mengacak-acak awak ni orang yang miskin, awak tak cantik dan akan mengganggu emosi dia. Okey, seksual, sebarang aktiviti untuk mendapat kepuasan dan memenuhi kehendak orang dewasa atau kanak-kanak remaja. Contohnya ini adalah kes yang sangat-sangat boleh juga berlaku juga. Okey, yang sangat berlaku dalam sekolah ada juga, di luar pun ada juga. Okey, gangguan seksual terhadap murid. Okey, banyak kes berlaku, contohnya macam kes sebelum ini pencabulan, okey, amang seksual kepada murid-murid yang dilakukan oleh guru. Okey, itu adalah jenis-jenis penderaan juga. Okey. So, contoh lain adalah pengabaian. Kebiasaannya kanak-kanak tidak diberi keperluan asas oleh ibu bapa di rumah atau guru di sekolah. Okey. Contohnya macam diskriminasi lah. Okey. Cikgu tak suka kanak-kanak ni, so dia abaikan. Ataupun ibu bapa kanak-kanak ni selalu komplain ataupun membuat feedback yang tidak baik kepada sekolah dan guru bertindak mengabaikan anak ni. Alah lantak lah, apa nak jadi jadilah. Mak kau selalu buat report. So, dia biar mak kau ajar. Contoh itu adalah pengabaian. Okey, di sekolah. Okey, contohnya budak ini adalah dari keturunan yang tidak baik. Contoh dia pernah buat masalah sebelum ni. So, guru mengabaikan. Lantaklah dia nak jadi apa ke semua. Okey, awak duduklah tepi. Contoh macam itu. Saya tak nak ada masalah. Contoh. Okey. So, ini pelajaran penderaan. Yang seterusnya ialah Akta 611 Akta Kanak-Kanak 2001. Okey, penganiayaan, pengabaian, pembuangan atau pendedahan kanak-kanak. Okey, ini ada akta yang boleh kita baca dan kita boleh tengok. Jika kanak-kanak itu diabaikan, apakah yang sabit kesalahan yang boleh dikenakan? Okey, boleh disabitkan didenda tidak melebihi 20,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 10 tahun atau kedua-duanya.
Okey, ini adalah contoh-contoh akta kanak-kanak yang boleh kita guna pakai jika kanak-kanak itu ataupun murid lah, kita cerita murid bawah 18 tahun dikira akta kanak-kanak lagi. Okey, bawah 18 tahun. Kalau cikgu itu memukul, dia akan dikenakan tindakan. Ini adalah statistik kes dera daripada sumber JKL daripada 2009 hingga 2022. Okey, akan kita tengok dari situ ada sikit peningkatan daripada 2009 ada ke 2020 dia ada penurunan. Naik ke 21 akan ada sikit peningkatan kerana pada zaman itu adalah zaman COVID. Okey, maybe ibu bapa stres ataupun pelbagai jenis stres, so dia akan ada kes meningkat lah. Dari 2022 dah COVID sudah kurang. So ibu bapa tak stres akan mengurangkan kes dera lah. Okey. So ini contoh kenyataan akhbar. Guru didakwa pukul murid hingga lebam di lengan, bengkak, pipi. Okey. Ini berlaku di Kulim, Kedah. Okey, dipukul oleh guru wanita ketika sesi pembelajaran dalam kelas di sebuah sekolah rendah dekat sini semalam. Okey, ini disebabkan oleh murid itu dipukul sebab dia menghilangkan buku matematik. Okey, itu ada contoh. Okey, guru pukul murid sebab hilang buku matematik. Okey, kenapa benda ini boleh berlaku? Seorang guru perempuan, bukan seorang guru lelaki. Kalau lelaki, kita tak tahu sebab guru ni adalah seorang manusia. So, mereka juga ada emosi. Kemungkinan dia ada masalah pada hari itu dan murid itu membuat dia marah dan dia terus menjatuhkan hukuman. Tapi hukuman ni adalah tidak sepatutnya, iaitu memukul. Okey, memukul lengan kiri serta bengkak pipi. Okey, dia pukul kat lengan. Lepas tu, maybe dia akan lempang dekat pipi sebab tu bengkak pipinya. Okey, dan polis telah membuat, dan ibu bapa telah buat laporan polis dan guru itu sekarang sudah didakwa. Okey, so kita akan tengok kejadian ini. Kadang-kadang kes macam ini pun pihak polis akan memanggil guru, memanggil ibu bapa itu dan penyelesaian akan dijalankan. Okey, maybe pendamaian ataupun ibu bapa mahu teruskan dengan prosedur mahkamah, ibu bapa mahu teruskan dan polis akan membantu sahaja. Okey. Ini adalah punca-punca penderaan. Akan boleh tengok adalah pertama adalah pengurusan emosi yang tidak stabil adalah guru tu emosi tak stabil. Guna marah ataupun dia ada masalah dekat rumah, dia bawa ke sekolah. So, itulah punca utama. Yang kedua, pelonggaran penguatkuasaan. Okey, penguatkuasaan yang tidak tegas kepada penderaan. Tiada pegangan agama, penyalahgunaan dada. Okey, ini adalah 4 punca utama lah. Okey, yang akan berlaku. Sering berlakunya penderaan. Okey, kesan berlakunya penderaan di sekolah. Okey, kesan pertama, hubungan guru bersama pelajar, ibu bapa dan rakan sejawat menjadi tidak baik. Okey, kita dah buat jahat, kita dah pukul murid. So, takkan ibu bapa nak mempercayai kita? Sebab saya juga faham ibu bapa dia ada komuniti mereka dia sendiri. So, apa-apa maklumat yang berkaitan dia akan sebarkan. Okey, cikgu ni telah pukul anak aku. Okey, so jangan hantar sekolah ni. Cikgu ni bahaya. Cikgu ni adalah kaki seksual. Okey, suka mengganggu murid. Contohnya macam itu. Okey, so maklumat itu senang tersebar masa sekarang. Okey, merosakkan dan mencemarkan imej profesional keguruan. Okey, masyarakat kurang percaya dan mempersoalkan integriti seorang guru. Okey, ini akan merosakkan lah. Okey, awak seorang guru, dia tidak akan terbalik hanya seorang saja. Okey, seorang guru. Dia tak akan cakap seorang guru tu melakukan kesalahan. Tidak. Dia akan cakap semua guru. Dia tak akan cakap nama cikgu tu. Dia akan cakap guru. Kalau berita pun dia akan seorang guru. Bukan guru Khairil ataupun Encik Muhammad Khairil seorang guru yang telah memukul murid. Okey, contoh. Tak ada macam itu. Dia akan tulis stand seorang guru. Okey, reputasi dan imej sekolah akan jatuh. Itu adalah yang ketiga kesannya. Okey, kita pergi kepada kesan terhadap murid. Okey, kesan terhadap murid dia akan ada kepada 4. Fizikal, mental, tekanan emosi pelajar dan juga wujudnya budaya samsing.
Okey, kalau kita memukul murid di kawasan kepala, dia akan merosakkan organ-organ. Contohnya utama sekali adalah otak. Macam ada kes sebelum ni, cikgu tu pemukul di kepala. Sampai sekarang murid itu telah menjadi lumpuh. Okey. Dan lagi teruk boleh menyebabkan kematian. Mental, gangguan psikotri dan perkembangan fizikal dan psikologi. Tekanan emosi pelajar, pelajar akan sentiasa dalam keadaan takut dan hilang minat untuk belajar, terutama dengan guru yang mendera mereka. Okey, murid dah tak akan datang ke sekolah, seram. Okey, ada satu isu dulu di sekolah saya, cikgu ni sangat garang. Sampai ibu bapa, ada seorang murid darjah 1, dia tak nak datang sekolah sebab ada waktu mata pelajaran cikgu tu. So, ibu bapa tu datang ke sekolah. Kenapa anak saya tak datang sekolah kalau ada subjek ini? So, dia selidik punya selidik, rupanya murid ini takut dengan seorang guru tu kerana dia seorang garang. Okey, dia seorang yang garang dan suka menghukum. Okey, dan sekarang cikgu tu pun dah ada yang telah dipindahkan. Okey, sebab kita tak boleh nak membuang guru dengan sesuka hati. Wujudnya budaya samsing. Murid akan belajar melalui tingkah laku yang ditujukan oleh guru. Okey, kalau guru tu memukul, so cikgu boleh pukul, takkan aku tak boleh pukul. So, dia akan pukul orang yang lagi lemah. Okey, dia akan pukul orang yang lagi lemah. Okey, hukuman. Okey, hukuman yang dikenakan kepada guru. Okey, pertama amaran, denda, lucut hak emolumen, tangguh pergerakan gaji, turun pangkat atau buang kerja. Akta Pendidikan 1996 menetapkan bahawa guru yang melakukan kesalahan disiplin terhadap murid boleh diambil tindakan tata tertib termasuk penangguhan atau pembuangan kerja. Okey, ini adalah contoh kalau kita guru lah. Okey, mereka tidak akan dibuang serta-merta. Dia akan ada prosedur yang membantu, okey, yang boleh digunakan oleh guru. Okey, sebab kadang-kadang kita ni sebagai seorang manusia, kita ada emosi. Kadang kita tak boleh kawal. Sebab tu guru ni dia adalah seorang yang penuh dengan sifat-sifat sabar. Okey, buat macam mana pun guru ni akan sentiasa bersabar sebab mereka tahu mereka bermain dengan emosi murid-murid. Mereka bermain dengan jiwa kanak-kanak. Sebab tu seorang guru ni adalah seorang manusia yang penuh dengan sifat sabar. Okey, langkah mengatasi isu penderaan. Yang pertama adalah penguatkuasaan undang-undang. Tetapkan lagi hukuman yang lebih berat kepada pendera. Tingkatkan kesedaran agama dalam diri. Sebagai seorang manusia, kita kena perlu belajar agama, mendalami, solat semua sekali, berdoa, menghayati apa itu nilai-nilai Islam yang telah kita pelajari. Melantik guru yang berkelayakan. Jangan memilih guru hanya memenuhi kehendak. Okey, seorang guru mesti ada kelayakan yang sesuai, mempunyai diploma pendidikan, mempunyai ijazah pendidikan. So, sejak itu guru itu sudah dilatih, dididik dengan ilmu psikologi pendidikan, ilmu pedagogi, ilmu pelbagai jenis ilmu bentang pendidikan yang boleh mereka gunakan di waktu sekolah ataupun digunakan di lain kepada murid. Okey, psikologi. Macam mana mereka nak psikologi murid? Okey, sebab itu sangat penting. Sebab berbeza bagi kanak-kanak remaja, kanak-kanak murid-murid sekolah rendah dan juga murid-murid sekolah menengah. Sangat-sangat berbeza. Okay, sebab dia punya perwatakan mereka. Dan wujudnya khidmat kaunseling khas untuk guru. Okay, ini adalah salah contoh sebab kadang-kadang guru ni stres dengan bebanan kerja, dengan isu rumah, isu keluarga dan sebagainya. Sebab tu kita boleh melantik lah, pergi hantar guru. Contohnya guru dia ada masalah. So, bagi dia peluang, kita hantar dia ke kaunseling. Jika dia berubah, Alhamdulillah. Jika tidak berubah, kita akan pergi ke proses seterusnya, iaitu amaran, tata tertib dan sebagainya. Okey, dan kesimpulannya adalah sebagai seorang guru atau pendidik, kita perlulah menjalankan amanah dan tanggungjawab dengan sebaik mungkin dengan mematuhi etika perguruan. Walaupun isu penderaan ini sedikit sebanyak telah menjejaskan reputasi seorang guru, masyarakat harusnya berbijak menilai bahawa tidak semua guru punya nilai sikap yang sama. Okey, kadang-kadang kita boleh menilai. Ibu bapa ataupun parent ataupun masyarakat perlu menilai mana yang baik, mana yang buruk, mana intan, mana permata. Okey, sekian saja pembentangan saya pada hari ini. Saya harap pembentangan ini dapat memberi impak yang positif kepada guru, kepada masyarakat dan kepada lecturer saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.